إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين الكربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح العلماء والمصنفين والشهداء والصالحين وإلى شيخنا ومشايخنا وإلى صاحب الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدار العظيم. ففهمناها سليمان وكلا أتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya, inayahnya dan kasih sayang Allah, sama-sama kita dapat berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan umur yang diberi oleh Allah ini kita gunakan umur kita sebaik-baik perkara, sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan ianya menjadi satu keberkatan, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik perbincangan kita 333. Sambungan daripada sebab-sebab bertambah iman. Jadi dia ada sebab dia, nak bertambah iman ni dia ada sebab-sebab dia. Di antara sebab yang kita bacakan dulu, iaitu kita kena mengetahui, yang kelimanya mengetahui hal ehwal di akhirat. Kena tahu hal kelakuan, hal keadaan di akhirat nanti. Kalau aku macam ni di akhirat esok aku macam mana? Kalau aku orang yang buat taat di akhirat nanti macam mana orang buat taat kepada Allah? Dalam keadaan dia buat taat, dalam keadaan dia zuhud, ikhlas semata-mata kerana Allah, apa yang dia akan dapat? Kalau aku buat taat tapi aku orang yang ghaflah dengan dunia, orang yang lalai dengan dunia, orang yang sibuk dengan dunia, apa aku akan dapat di akhirat esok? Jadi kena ambil tahu semua perkara, hal ehwal akhirat, yang mana diceritakan dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab para ulama. Semenjak daripada kita bangkit daripada kubur, kita berhimpun di pada mahsyar dan kita dihitung amal ibadah. Bagaimana keadaan huru-hara akhirat, bagaimana titian sirat, mizan dan syurga dan neraka. Jadi semua tu kita kena ambil tahu bagaimana keadaan dia. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala,
orang-orang yang beriman yang mengetahui perkara-perkara tersebut akan bertambah keimanannya. Mana hak kita sebut dah 5 perkara yang lepas tu. Jadi dia akan bertambah iman kalau ambil tahu. Jadi nak ambil tahu perkara tersebut tu kena hadir ke majlis ilmu lah. Kalau duduk di rumah nak tun tak apa, kan? Kalau duduk pegang remote TV, duduk tengok TV tak edik benar. Dia kena mari ke majlis ilmu, pergi tempat-tempat majlis ilmu, barulah dia tahu apa dia perkara-perkara yang boleh menambah keimanan. 5 perkara tadi. Kerana mereka itu orang yang ambil tahu, mana orang yang mengetahui perkara-perkara tersebut tu. Kerana mereka itu adalah termasuk dalam golongan ulama. Jadi ulama saja yang tahu perkara-perkara tersebut tadi. Jadi kita ni ambil dengar, baca hak ulama tulis. Kita dengar apa yang ulama cerita melalui tulisan-tulisan mereka. Saya ni juru baca je. Jadi kita kena baca tulisan-tulisan mereka, apa mereka hurai, apa mereka kata. Jadi semua tu barulah kita boleh mengetahui. Jadi yang mengetahui perkara tu ulama. Jadi sebab tu kena suhbah, kena bersahabat dengan ulama. Sahabat ni dia ada suhbah ikhwah dia panggil. Suhbah ikhwah dan suhbah syuyukh dia panggil. Maknanya bersahabat, ada sahabat sebagai guru, ada sahabat sebagai saudara. Macam mana Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dikatakan sahabat ikhwah. Macam mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dengan Nabi dikatakan sahabat syuyukh dia panggil. Suhbah syuyukh. Maknanya bersahabat, tetapi sahabat tu sahabat guru mereka. Nabi tu guru mereka. Tu. Baik. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi ulama-ulama ni orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi sebab tu bukan setakat dia mempunyai ilmu pengetahuan saja ulama ni. Mana ulama yang kita nak dia ada ilmu kemudian dia beramal. Sebab tu Imam Malik rahimahullahu ta'ala tak dikatakan ilmu itu melainkan apa yang dia beramal. Tak dikatakan seseorang itu berilmu melainkan apa yang dia beramal dengan ilmu tu. Barulah dikatakan itu ilmu. Kalau tidak, tak dinamakan ilmu. Sekadar dia mengetahui. Itu orang panggil maklumat, pengetahuan saja. Tak dikatakan ilmu yang munafaat. Ilmu yang boleh membawa seorang tadi, menyelamatkan seorang tadi daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, mana ilmu yang ada pada kita? Hak kita beramal tu. Adapun hak kita tahu tak beramal lagi tu tak dikatakan ilmu yang sebenarnya. Sebab tu, yang penting beramal dengan ilmu yang kita tahu. Tu. Jadi, murad ulama ni orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, lagi pula dia beramal dengan ilmu dia. Tu. Sebab Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Mana al-ulama, alif lam pada al-ulama tu orang panggil alif lam lil kamil. Maknanya ulama yang sempurna. Ulama yang sempurna, yang beramal dengan ilmu dia. Banyak ulama tapi ada hak tak beramal dengan ilmu pun ada. Kan? Ngaji CJ tinggi, CJ itu ada lah. Tapi nak beramal tak boleh. Tak boleh nak beramal. Jadi itu bukan yang dikatakan ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya ni ulama yang beramal dengan ilmu. Tu. Baik. Dan mereka ulama ulama yang beramal dengan ilmu tadi itu adalah orang yang takut kepada Allah. Itulah orang yang takut kepada Allah. Ada ulama hak bangkang bantah Allah pun ada. Tu. Tengok sahabat. Ada di zaman sahabat-sahabat Nabi di mana Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Tu. Maknanya yang bunuh Sayyidina Ali tu seorang ilmuwan. Maknanya seorang guru Al-Quran. Pernah dihantar zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar hantar dia ke Mesir untuk mengajar orang-orang di Mesir tentang bacaan Al-Quran tadi.
Tapi kerana ilmu dia sahaja tak jadi. Maknanya nak cerita kata ada orang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu. Banyaklah. Hak ni yang duk jadi musuh Allah ni. Iblis bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia jadi musuh Allah. Begitu juga manusia, ada yang tahu tapi jadi musuh Allah. Wa na'udzubillah. Dia tahu halal haram, sah batal semua. Tapi duk lawan situ. Kan? Dia duk kerahkeng dia situ. Dia tadang aku kata lagu ni. Aku tak turut dah. Saya duk cerita apa. Tu. Wa na'udzubillah. Baik. Jadi dan mereka ulama tu, ulama yang sebenarlah, ulama yang sempurna tadi, al-ulama warasatul anbiya tu adalah orang yang takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, yang menyebabkan bertambah keimanan mereka. Jadi di antara sebab-sebab yang mana kita akan mendapat bertambah juga keimanan kita ni, kita kena berkawan dengan ulama macam ni. Mana kita kena berguru dengan ulama macam ni. Kena cari ulama yang warasatul anbiya ni. Tu barulah akan bertambah iman kita. Dia akan jadi. Mana dengan sebab apa? Dengan sebab berkat mereka. Dengan sebab berkat mereka. Orang yang diberkati oleh Allah, mana orang yang makrifah kepada Allah Ta'ala tadi, maknanya bukan sekadar amal ibadah dia berkat. Maknanya pakaian dia berkat. Ada keberkatan. Tu. Dan rambut, maknanya kepala, semenjak daripada rambut dia sampailah ke kaki, tubuh badan dia tu ada keberkatan. Mana Allah Ta'ala bagi barakah. Pakaian dia Allah Ta'ala bagi barakah. Bahkan tempat, bekas tempat dia pun Allah Ta'ala bagi barakah. Tu. Begitu juga kalau orang yang jenis deraka kepada Allah. Pakaian dia tidak ada berkat. Tu pakaian dia merupakan laknat dia, pakaian duk laknat dia. Mana dia tu tak ada keberkatan apa orang tu. Baik zahir dan batin dia. Kalau dia jenis orang yang derhaka kepada Allah. Jadi sebab tu ulama yang beramal dengan ilmu dia ni, orang ni orang berkat. Jadi kita kena bersuhbah, bersahabat. Kena berkawan dengan dia. Tu kena ikut contoh dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan apa yang ada pada dia, maka sampai kepada kita. Tu orang panggil, orang tua-tua kata duk tumpang berkat tu. Faham? Orang kata nak tumpang berkat ya. Tu dia tu. Tu dia ada keberkatan dia. Lebih-lebih lagi, dia orang yang takut kepada Allah. Kalau kalam yang keluar daripada mulut dia pun sentiasa nasihat kita, menyebabkan kita dengar kalam dia tu, kita takut kepada Allah. Kalau perbuatan dia, orang panggil perangai dia, perbuatan dia, perangai dia. Orang tadi kata perangai. Perangai dia tu, perbuatan dia tu. Jadi kalau kita tengok pun dia orang yang jenis takut kepada Allah, maka mudah-mudahan dia akan berjakit dekat kita. Kita tengok pun kita akan jadi macam dia. Tu orang panggil berkat. Tu. Jadi sebab tu ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ada sebut tentang keberkatan ini. Dia bukan kadang-kadang bukan nak dapat lala tu. Kadang-kadang masa yang lama. Walau ba'dahin. Walaupun selepas pada masa yang lama, kadang-kadang barulah dia akan dapat keberkatan tu. Kadang-kadang dengan sebab kita jadi orang yang duk hadir majlis ilmu, kan? Orang kasih majlis ilmu, orang duk sentiasa dengan majlis ilmu, kan? Kadang-kadang anak cucu kita tu yang dapat. Dengan sebab berkat kita ni anak cucu kita yang dapat. Tu. Kadang-kadang dengan sebab tu, dengan sebab kita duk mari majlis ilmu, walaupun anak kita ni tak mari tak apa. Kadang-kadang boleh cucu-cucik kita esok. Begitu masa yang lamanya. Sebab keberkatan tok chair dia dulu ni. Maka Allah Ta'ala beri keberkatan kepada keturunan-keturunan dia juga. Itu ada di antara lagu tu. Baik. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Innallaha azizun ghafur. Dalam surah Fatir ayat 28. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah ialah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Mana orang hak berbimbang, hak takut kepada Allah ni, duk dalam keadaan bimbang semua, takut-takut duk langgar benda hak Tuhan larang. Takut-takut duk pi langgar hak benda hak Tuhan larang. Duk bimbang, duk takut, aku buat ni salah ke? Aku buat ni tak betul ke salah ni? Duk berasa salah semua. Ni siapa yang duk berasa lagu ni? Di kalangan para ulama, orang-orang berilmu. Kalau orang jahil, dia tak ada. Sebab tu dia tak beri kita duk berkawan dengan orang jahil. Kalau orang tu tak reti, orang tu orang jahil, dia tak beri kita berkawan. Pasal apa? Kalau kita orang yang berilmu, duk pergi berkawan dengan orang jahil, menyebabkan akan menimbulkan sifat angkuh pada diri kita. Faham? Dia akan berasa angkuh. Dalam semua pok-pok ni, aku reti sekali. Ada jadi lagu tu. Dia akan jadi angkuh. Tu. Sebab tu dia suruh berkawan dengan para alim ulama. Kan? Berkawan dengan tok-tok imam, dengan ustaz-ustaz yang ada, dengan alim-alim ulama. Kita cuba rapat dengan mereka. Pasal apa? Supaya sentiasa kita melihat cara cakapan mereka, beribadah mereka, pergaulan mereka, sebagainya, supaya menjadi contoh tilik kepada diri kita. Aku ke kurang kan? Aku semaya-semaya kena belah, habis semaya kena belah, kena buh pergi ya. Tu kena pergi bergebang. Bila tengok tu imam Allah habis-habis semayang, tengok duk wirid lagi, pegang Quran lagi. Jadi kita akan turut buat macam mana dibuat oleh tuan imam tadi. Sebab tu dia suruh berkawan dengan orang lagu tu. Ngerti? Kalau kita duk berkawan dengan orang jahil, bahkan kita akan jadi sombong, angkuh di kalangan mereka. Yang paling dahsyat sekali, kita duk merasakan, walaupun kita tak sebut, ni duk mari penyakit lah hati ni. Ni penyakit ni. Aku hebat kali, bawa-bawa ni kan tupak, bodoh aku. Habis kalau berasa lagu tu, habis. Tak ada apa. Ngerti? Orang kalau duk berasa timbul perasaan macam ni, segala amal ibadah dia tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Sebab dia rasa sombong. Dia buat ibadat dalam keadaan sombong. Tu. Sebab tu orang kalau duk rasa dia ni, duk berasa dia tu jauh dengan Allah, berasa kekurangan, berasa jahilnya, aku ni tak reti. Tak reti itulah duk pulung belajar. Ya Allah, aku ni tak reti lagi. Duk nampak diri tak reti situ. Tak reti duk nampak jahil situlah. Duk nampak kata diri ni bodoh. Tu orang ni akan diterima oleh Allah. Pasal apa? Kerana dia akan bersungguh-sungguh. Aku ni duk lalai lagi buat ibadat ni, kok mana ni? Tu. Sebab tu dia suruh berkawan dengan para alim ulama supaya kita dapat contoh mereka. Kan? Sebab tu Nabi sebutlah hadis dia, orang mukmin, orang mukmin ini maknanya kalau dia berkawan, seperti mana ibarat kalau orang baik, seperti mana orang yang jual minyak atar, minyak wangi kan. Dia minyak wangi, minyak atar. Maknanya kok mana pun dia akan bau, walaupun dia tak celek kat kita, tapi kita boleh tumpang bau dia tu. Kalau orang lalu kan, bau sekali dengan kita. Orang kata, demo ni pakai minyak wangi habis. Padahal kita tak pakai pun, yang pakai kawan tu seorang je. Tapi disebabkan kita duduk dengan dia, orang mari, dia bahu sekali dengan kita. Bau wangi tu sekali dengan kita. Begitu juga kalau duduk berkawan dengan orang tak molek. Jenis pula orang hak lupa ke Tuhan. Jenis orang hak duduk deraka ke Tuhan, lupa ke Tuhan. Maknanya berkawan ni maknanya akhlak dia buruk lah. Maknanya maksiat batin dia tu berleluasa dalam diri dia. Kita pula duk berkawan dengan dia. Boleh sakit ya. Maknanya seperti mana kita duduk dengan orang yang duk tiup bara api. Kan? Duk tiup bara api, duk tempar besi tu, duk katok besi. Nak buat parang, nak buat apa. Kalau mengecik kena bara api dia, bunga api tu akan mengecik kena kita.
Walaupun kita tak panas, tak apa, kita tak duk pulung supaya dengan dia, tapi bunga api tu kok mana pun dia akan kena kita. Maka akan lubanglah baju-baju kita. Begitulah kita. Kalau duduk dengan orang lagu tu, lama kelamaan kita akan terpengaruh. Karena nafsu ni sentiasa. Nafsu ni sentiasa duduk memberi dorongan kepada perkara-perkara jalan-jalan yang jahat. Tak molek. Nafsu duk pulung bagi dorongan. Lama kelamaan dia akan cuba buat macam kau tu buat. Sebab tu bahaya sangat. Nah, dalam bab ni, sebab dalam nak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak meningkatkan iman ni mengambil masa yang panjang. Sebab tu tak kadang-kadang dengan amal ibadah tak lagi, dengan ilmu dia mengaji tak lagi, sampai satu tahap dengan ambil kira dengan kawan-kawan, bantuan daripada manusia pula. Kena ada bantuan daripada orang lain untuk nak meningkatkan iman. Itu dia antaranya. Nah, tadi kadang-kadang dengan dia mengaji, dengan amalan dia, dengan zikir, dengan wirid dia, kadang-kadang tak lagi, melainkan kena ada dorongan daripada kawan-kawan. Nak cari kawan hak mana? Bila tengok kawan tu, kita teringat, mana kita jadi takut kepada Allah. Ni nak cari lagu tu. Siapa dia? Orang lagu tu. Maknanya para alim ulama lah. Kita nak berkawan, kena berkawan kepada mereka. Berkawan maknanya kawan sebagai guru. Carilah mereka tu sebagai guru kita. Supaya kita ni jadi orang yang takut kepada Allah seperti mana mereka tu takut kepada Allah. Baik. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Iman itu akan bertambah juga dengan sebab membanyakkan amalan-amalan yang soleh. Dan taat kepada Allah. Dia akan bertambah. Di mana kedua-dua perkara tersebut akan menambahkan keyakinan dan mengkuatkan keimanan. Jadi kalau kita ni rajin untuk beramal soleh, taat kepada Allah, jadi semua ini dia akan menambahkan keyakinan dan mengkuatkan keimanan. Perlu tambah kuat lagi. Tapi dengan ikhlas lah, dengan keadaan zuhud. Zuhud ni maknanya tak ada dah dalam hati dia selain Allah. Tu makna zuhud. Sebab tu ibadat orang zuhud walaupun 2 rakaat lebih baik daripada ibadat orang yang tidak zuhud 70 rakaat dia sembahyang. Tak ada nilai di sisi Allah. Nak dibandingkan ibadat orang zuhud 2 rakaat. Mana tak ada dalam hati dia melainkan Allah. Tu. Mana yang dia ingat Allah. Yang dia takut kepada Allah. Yang dia harap kepada Allah. Tu. Dia tak harap kepada makhluk. Kita ni tak. Tu. Dia berbeza. Pasal apa? Sebab kerana iman kita ni masih nipis lagi. Masih cetek iman kita. Sebaliknya mereka yang kurang amalan-amalan yang soleh dan karam serta tenggelam di dalam lautan syahwat. Orang hak kurang beramal soleh. Tu. Lagi pula karam, tenggelam di dalam lautan syahwat. Mana sentiasa tindak tanduk dia itu mengikut hawa nafsu. Tu. Makan dia, tidur dia, bersembang dia. Bergeban lah. Duk bersembang ni bergeban. Duk bergeban kat kedai kopi. Bersembang lah bergeban tu. Orang kampung panggil bergeban. Faham? Kalau sebut bergeban faham tak? Duk bergeban apa? Duk bersembang lah. Duk bersembang. Tu. Jadi, semua maknanya bersembang pun bersembang ikut hawa nafsu. Tu. Sembang ikut hawa nafsu maknanya sembang tidak ada manfaat. Keluar daripada perkataan-perkataan dia tak ada langsung manfaat yang keluar. Haduk keluar ni haduk gelak. Kau duk jadi gelak lagi ada. Kau duk kerah hati lagi ada pasal duk suka. Kau duk kerah hati. Tu. Jadi maknanya orang panggil orang ni tenggelam di dalam lautan syahwat. Tak kira lah makan dia ke, sembang dia ke, pergaulan dia ke. Ibadat dia pun mengikut syahwat juga. Mengikut keinginan dia. Dalam buat beribadat pun mengikut keinginan dia.
Bukan nak ikut hak Tuhan suruh, ikut hak dia. Ikut hak dia ni, buat nak cepat-cepat sudah. Kan? Lebih cepat-cepat sikit ya. Gena kalau imam baca panjang sikit ya. Dalam hati ni duduk terbakar, gena baca panjang sangat. Duk bunyi dalam hati tu. Duk nak murid kata imam. Kan? Ulung baca surah panjang-panjang, gena. Jadi buat ibadat pun mengikut syahwat. Ikut keinginan dia. Dia berasa nak gitu-gitu. Kan? Ni kita. Tu. Sebab itulah jauh lagi kita. Walau bagaimanapun kita kena berusaha. Kerana apa? Kerana iman ni lah untuk nak selamatkan kita di akhirat esok. Iman ni perkara penting, perkara utama. Tu Allah Ta'ala nak nilai iman. Kalau beribadah tanpa iman, tak ada iman, tak jadi. Buat taat, tak ada iman, tak jadi. Sebab tu Allah Ta'ala nak nilai iman, nak ambil kira, diterima, diluluskan, nak dimasukkan dalam syurga, maka iman kita lah. Tu. Baik. Dan sentiasa mengerjakan perkara-perkara yang maksiat. Tu. Sebaliknya mereka yang kurang amal-amal soleh dan karam serta tenggelam dalam lautan syahwat dan sentiasa mengerjakan perkara-perkara yang maksiat akan menyebabkan seorang tadi engkar terhadap Allah Ta'ala. Itu berani engkar. Royak apa pun duk batah jenis. Kan? Tu. Maknanya boleh engkar. Kadang-kadang boleh terima hak ni. Semayang boleh terima. Semayang dia semayang. Bak ibadat dia pulun. Kan? Tu. Tapi dalam bak muamalat ada kadang dia nak ambil riba. Wa na'udzubillah tak ada juga. Ngerti? Dalam bab muamalat dia kan nak bersistem dengan sistem riba. Dia suka sangat buat penindasan dan sebagainya. Tak ada aku tu. Dalam beribadat dia puluh beribadat betul dah. Dalam bab munakahat betul dah. Dalam bab muamalat betul dah. Tapi dalam bab siasah, bab politik dia tak mahu pula dah. Ikut cara Islam. Tak ada juga. Ngerti? Sebab tu kena semua. Barulah jadi, baru cukup seekor tubuh badan kita. Ngerti? Orang panggil baru cukup seekor sempurna. Baru sempurna. Kalau orang tu cukup serba-serbi, start pada hujung rambut sampai hujung kaki. Nak orang sempurna. Tidak jadi macam ikan luyung. Ngerti? Tu. Rupa manusia ekor ikan. Nak lah tu. Tak amuh. Kan? Tu. Itulah di antaranya. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi, apa dia? Ingkar terhadap Allah Ta'ala. Melawan Allah dan hukum-hukumnya. Bantah. Tak mau turut. Tu kata melawan Allah yang ni bantah. Tak mau turut. Kadang-kadang bantah dalam senyap pun ada. Dia tak mau zuhir. Dia bantah dalam senyap. Macam orang munafik. Dia bantah. Tapi dia buat. Nanti. Bukan dia tak semayang. Dia semayang apa? Siap semayang belakang Rasulullah lagi. Juru menyampai kepada orang lain. Dialah duk tengok. Oi kawan-kawan. Soft semua. Dia akan lahun. Dia akan lahun suruh buat soft. Oi kawan-kawan. Soft. Rasulullah dah keluar mari dah. Orang pun akan buat soft. Tu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kerja dia tu. Ngerti? Ingat sikit kalau kita kata kalau betul-betul ikhlas, bukan sikit pahala tu. Dialah ambil berat. Tengok. Okey Rasulullah keluar dah. Tu soft semua. Kita mana ada lagu tu ada. Duk tunggu depan pintu. Tengok tak iman. Tak ada lagi. Tak ada. Tak ada duk cerita. Tunggu. Ni dah duk tunggu siap ready. Tengok depan pintu. Rasulullah cerita. Rasulullah keluar. Cerita kepada sahabat. Tapi perbuatan amal ibadah dia buat tadi tu ialah bantah dalam senyap orang panggil. Faham? Tu. Adalah beberapa perkara yang dia sendiri pun tak suka kepada Rasulullah. Tu. Tapi dia buat juga.
tak payah. Buat juga tu kerana tak berupaya. Pasal apa? Sebab semua orang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Aku kalau tak buat taat, tak buat taat, macam mana perniagaan dia, macam mana urusan muamalah dia dengan sahabat-sahabat lain. Habis ya. Maknanya dia buat sesuatu kerana mau sesuatu je, bukan kerana Allah. Ni orang panggil bantah dalam senyap. Wa na'udzubillah. Tu. Penyakit ni bahaya. Akhir zaman ada banyak penyakit bantah dalam senyap. Baik. Jadi bila melawan Allah dan hukum-hukumnya dan akan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Wa na'udzubillah. Tu, menghalalkan perkara-perkara yang haram dan mengharamkan perkara-perkara yang halal. Ni yang Nabi tak mengaku umat ni. Bila menghalalkan perkara yang haram, menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, Nabi tak mengaku umat. Bahkan di akhirat nanti tak dapat minum air di kolam Nabi pun. Tu. Kerana apa? Kerana semua manusia buat di atas dunia ni malaikat duk tulis. Malaikat akan jadi saksi kepada Nabi di hadapan kolam dia esok, di haud dia, di kolam dia esok. Bila orang ni beratur nak mari je, malaikat hambat. Malaikat halau dia. Malaikat hambat. Hui, belah. Kan? Kamu, malaikat hambat dia. Tak boleh masuk, kamu dilarang masuk. Tak boleh minum. Nabi tanya, pasal apa munduk halang umat aku tu? Malaikat kata, mu tahu tak, hai Muhammad, mereka ni masa mu tak ada dulu, mereka ni lah mengubah syariatmu. Macam mengubah syariatmu. Hak halal dia mau pi haramkan. Hak haram dia pi halalkan. Janji bayar cukai, bayar lesen, jalan. Kan? Tak ada lesen, tak ada cukai, jangan. Ni orang panggil masalah ni, maknanya dia akan ada sampailah hari kiamat. Perkara-perkara macam ni. Kadang-kadang orang tak nampak, kan? Dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara tadi ni yang boleh membawa kepada kekufuran. Wal iyazabillah min zalik. Mana kita minta berlindung dengan Allah daripada ada perangai tu, ada sifat tu dalam diri kita. Jangan berada dalam diri kita. Sebab itulah kena minta doa kepada Allah banyak-banyak supaya Allah Ta'ala bersihkan qalbu kita, hati kita daripada nifak, daripada munafik. Jadi ni secara terang-terang mungkin kita tak buat. Tu secara tersembunyi, orang tak nampak. Kita duk buat benda-benda yang bercanggah dengan perintah Allah dan larangan Allah. Wa na'udzubillah. Oleh yang demikian, azan ke saat ni? Bunyi ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Azan? Tak boleh. Oh tu saya dengar bunyi tek tapi jadi galik. Oh tu. Jam punya masa. Kena beli kereta terbang. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.
La ilaha illallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi oleh yang demikian, asas keimanan terhadap Allah ialah mengakui uluhiyahnya. Mana asas keimanan? Mana perkara paling utama dalam bab membicarakan tentang iman ini, perkara paling utama, perkara paling penting, asal ialah mengakui uluhiyahnya. Mana mengakui ketuhanannya. Mana kita mengaku kata Allah itu Tuhan kita. Jadi nak mengaku Tuhan, Allah itu Tuhan, bukan pakai mengaku lagu tu je. Kalau tak mengenal, kalau tak faham, tak mengenal, kalau tak tahu, dia tak boleh mengaku. Sebab tu dia kena tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka hendak ketahui olehmu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi Tuhan suruh kita ambil tahu. Maka daripada situlah ulama menyusun. Ulama menyusun supaya nak menyelamatkan kita ni daripada kekufuran, supaya nak letakkan asas perkara yang paling utama yang kita nak mengaku kata Allah itu Tuhan kita, maka ulama tu semua apa? Ulama buat kita apa? Iaitu sifat 20. Faham? Ulama buat sifat 20. Karang kita. Bukan pakai buat tulis lagu tu je tanpa bersandarkan dengan dalil-dalil. Ngerti? Oh, kalau kata ulama pandai-pandai yang duk buat. Nah, macam dituduh oleh kumpulan sebelah sana tu. Kan? Kumpulan sebelah Amazon duk tuduh kita. Kan? Kumpulan ni, puak-puak ni, kumpulan sebelah ni duk tuduh kita, kata tak ada di zaman Nabi. Ilmu ni tak ada di zaman Nabi. Nabi aja tak orang kata Allah Ta'ala ada. Nabi aja tak kepada orang ramai kata Allah Ta'ala itu sedia. Allah Ta'ala itu tidak ada mula. Allah Ta'ala itu bukan seperti mana makhluk. Makhluk ni bahasa kena jadi, bahasa kena cipta. Nabi royak tak lagu tu? Royak. Nabi aja tak kepada manusia kata Allah Ta'ala ini tak binasa. Allah Ta'ala ini tak binasa, tak hancur. Allah Ta'ala ini tak lenyap. Nabi cerita tak kepada sahabat dia? Cerita. Apa? Ilmu sifat 20 royak entah apa? Walaupun perkataan tak sama, tapi murak tu sama. Maksud tu sama. Memang perkataan tak sama. Memang tak ada. Ya, tapi maksud sama tak? Tujuan tu sama tak? Nak cerita tentang ketuhanan tadi, sama tak? Sama. Kalau begitu, tak salah. Ni tak. Nah, puak ni duk merosak. Puak sebelah Amazon ni duk merosak kita. Orang-orang baru nak mengaji. Nak kenal ketuhanan tadi. Maka tak dapat tidak. Sebab tu jalanan ahli sunnah wal jamaah, tak dapat tidak, kena mengaji sifat 20. Bukan kenal Tuhan. Sebab tu almarhum Tuk Saleh kata, Tuhan pun tak kenal, saya memang pandai dia kata. Mana sifat 20 mu tak mengaji, nak kata mu kenal Tuhan apa? Susah kata suhurai, subilan pun duk tengah-tengah, terbengak-bengak dah. Subilan baru subilan. Bukan suhurai, bilang. Sifat, mana dia sifat nafsiyah, mana sifat salbiyah.
mana sifat ma'ani, mana ma'nawiyah, mana sifat iftiqar. Tu. Mana dia sifat dikatakan sifat-sifat ketuhanan tadi. Sebut. Tak tupak, kalih sikit tak tupak. Tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi ini merupakan asah. Tu. Makna kita kena mengakui uluhiyahnya, ketuhanannya. Kata Allah itu Tuhan. Tuhan ni maknanya menjadi tumpuan. Tu. Makna orang panggil sifat-sifat ketuhanan. Tu. Maknanya nak kata Tuhan ni siapa dia? Tuhan. Tuhan ni dia mempunyai tumpuan segala makhluk. Dan makhluk tak terlepas. Tak boleh lepas daripada dia. Macam mana makhluk tak boleh lepas daripada dia? Maknanya makhluk ni tak boleh ada dengan sendiri, melainkan dia yang beri jadi. Tu maksud Tuhan. Tu maksud kita tak lepas daripada Allah, tak lepas daripada Tuhan. Kerana kita tak boleh ada diri sendiri. Ada kita buat diri sendiri, ada kita boleh tadbir diri sendiri. Berarti kita tak lepas daripada dia. Mana dia yang tadbir kita, dia yang menjadikan kita. Allah lah yang menjadikan kita. Dia tu Allah lah, dia siapa pula? Nanti. Mana Allah lah yang menjadikan makhluk tu. Makhluk tak boleh buat diri sendiri. Tu kata tak boleh lepas. Walaupun dia dakwa kata dia tak berhajat pun. Sebab tu dia sebut kata Tuhan, dia ada istighna dan iftiqar. Mana kerana dia terkaya. Maka dia terkayalah dia jadi Tuhan. Tak ada siapa pun menyerupai macam dengan dia, macam sifat dia. Kerana dia ada iftiqar, maknanya kerana dia ada sifat tu, semua makhluk berhajat tumpu kepada dia. Tu orang panggil Tuhan. Mesti kena ada dua. Tu. Ni ada pun kena jadi, ngerti? Supaya cerita siapa? Supaya cerita Ashabul Kahfi. Kan? Raja Ashabul Kahfi. Masa zaman tu. Nama raja dia tu Dikyanus. Dia mengaku kata dia Tuhan. Kan? Dia mengaku. Lepas tu dia paksa orang so sembah dia. Macam Fir'aun juga. Kan? Iblis pun lari dengan Fir'aun mengaku Tuhan. Iblis tahu aku pun tak mengaku. Kan? Macam tu Raja Dikyanus. Dia paksa orang so kata dia tu Tuhan. So sembah dia. Suatu hari depa ni mikir Ashabul Kahfi ni. Tamlikha, Maksalimina, Martunis. Tu. Nama apa kita ingat dah. Kan? Supaya nak sebut nama dia. Martunis. Macam-macam nama. Lepas tu Nainunis. Itu lebih kurang lagu tu. Jadi Ashabul Kahfi tadi ni dia fikir dia tahu Tuhan. Bah dia tahu. Kadang-kadang sakit kepala macam kita orang dia tahu. Kan? Dema ni orang besar raja. Ni duk keliling raja lah. Dema ni orang kanan, orang kiri, orang kanan. Ni Ashabul Kahfi ni asal. Mana orang istana. Mana orang kanan dan orang kiri raja. Tu pembesar lah. Pembesar-besar raja. Jadi bila raja suruh mengaku kata dia tu Tuhan, dia memikir, dan dia manduk sekali dengan raja. Tuhan, apa sakit kepala macam kita? Lepas tu tidur pula kadang-kadang, berlambat bangun. Macam-macam lah, dia manduk tikai. Tuhan apa tidur, Tuhan apa makan, Tuhan apa sakit. Kan? Tuhan apa nama berak kecing. Kan Tuhan lagu tu. Jadi itulah. Bila ada otak, bila ada akal, dia akan fikir. Dia akan memikirkan nak cari kebenaran tadi. Sebab tu orang kalau ada akal, dia akan cari kebenaran. Ngerti? Dia akan cari kebenaran. Hak mana hak betul, hak mana tak betul. Tu orang ada akal. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, sebab tu asas keimanan terhadap Allah ialah mengakui uluhiyahnya.
mengakui ketuhanannya. Allah itu sebagai Tuhan, sebagai tempat tumpuan segala makhluk. Makhluk semua tumpu kepada Allah, tak terlepas satu pun. Walaupun dia dakwa kata, hey, aku tak berhajat lah. Tak berhajat apa, mu siapa boleh jadi? Muduk makan rezeki hak siapa? Muduk hirup udara siapa? Muduk di bawah langit siapa? Muduk di atas bumi siapa? Kan? Muduk minum air hak siapa boleh jadi? Tu. Sebab tu tak terlepas. Tu kata tak terlepas daripada Allah tu. Tak boleh lepas diri kita. Kita ni sentiasa dalam tadbir Tuhan. Sentiasa dalam qabdah Allah. Tu. Dan ubudiyahnya. Maknanya, oleh demikian asas keimanan terhadap Allah ialah mengakui ubudiyahnya. Maknanya menyembah Allah secara ikhlas. Tu. Mana kena, bila mengaku Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan kita, maka kita kena sembah dia. Kena beribadah kepada dia. Mana kena taat, patuh kepada dia. Atau orang panggil ubudiyah tu. Mana patuh. Kita ni ada sifat kehambaan. Maka kita kena patuh taat kepada Allah. Dengan ikhlas. Iaitu setiap orang yang beriman wajib mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam, yang putus. Iktikad yang putus mana iktikad yang tidak ada syak, yang tidak ada zon, dan tidak ada waham dalam iktikad tu. Jadi nak iktikad ni makna simpul. Nak simpul kejap-kejap akidah kita tu, pegangan kita tu simpul, kemas-kemas supaya tak terungkai. Maka ulama pun buat ni dia jalanan dia. Mu nak iktikad supaya tak terungkai, mu kena mengajilah sifat 20. Berarti barulah tak jadi munafik. Barulah hidup tak nak jadi syirik dengan Allah. Tu. Dia kok mana pun kena duduk situ dulu, mengaji dulu sifat 20. Kena mengaji dulu, dia panggil ma'rifah am. Dia panggil ma'rifah am, maknanya ma'rifah, pengenalan terhadap Allah SWT secara umum, secara orang awamnya, mesti kena mengaji. Wajib kena mengaji hak ni. Tu. Ni tak mau mengaji. Kan? Tu. Sampai tak tumpah kadang-kadang. Saya duduk mengajar orang. Kan? Duduk mengajar tam-tam, duduk mengajar muslimat. Duduk mengajar. Kadang-kadang, pening ustaz. Tanya besok ngaji tak sebelum ni? Tak besok. Memang saja kita kata memang dia pening dah tak besok. Kan? Tu. Jangan duk pegang hak pening tu lah, saya kata. Hak pening tu jangan duk ambil ni. Tu saya kata kena mengaji lama sikit, banyak kali sikit mengaji. Tak padan dengan sehari, 2 hari ni dengar. Tak padan dengan sebutir kitab. Betul dah iktikad kata Tuhan ada, betul dah, ya. Jangan duk kata Tuhan tak ada ya. Tak apa dah kata Tuhan ada. Yang kita nak kata Tuhan ada ni, ada Tuhan tu macam kita ke tak? Kita nak tahu lagi. Oh tak, bukan macam kita. Pasal apa? Ada Allah tu sedia kala. Tu ada kita ni baru. Tu. Baik. Dah ada Allah sedia kala, lepas tu dia binasa ke tak? Tu ulama susun satu wujud qidam baqa mukhalafatuhul hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah. Berarti sampailah qauluhu mutakalliman. Jadi ulama susun satu-satu. Dah ada tu dia binasa ke tak? Ada. Bila tak binasa, itulah orang panggil baqa. Bahasa Arab kata baqa. Tu. Kita kata Melayu kata kekal. Faham apa dia kekal? Yakni tak binasa. Itu dia panggil sifat adamiyah. Jadi kena mengaji yang tu. Okey, baik. Dah tak binasa. Lepas tu, dia serupa siapa? Kan? Ulama letak tu. Tak ada serupa siapa. Sebab tu ulama letak kata sifat salbiyahnya seterusnya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak ada serupa siapa. Tak serupa. Bersalahan Allah Ta'ala bagi tiap-tiap makhluk, bagi tiap-tiap yang baru ni. Allah Ta'ala tak serupa. Apa makna bersalahan? Tak serupa.
Baik, bila dia tak serupa dengan kita, tak apalah, dah tak serupa dengan kita. Nah, dia ni berhajat dah kepada yang menjadikan dia, ataupun dia berhajat dah kepada tempat yang dia nak tumpang. Pasal adakah dia ni seperti mana arak tumpang pada jirim? Dak. Tu. Bila dak tu, maka keluarlah ulama letak qiyamuhu ta'ala binafsih. Nah, mana tak berhajat pada satu zat yang menjadikan dia, dan dia tak berhajat kepada satu zat yang dia nak tumpang pada zat tu, seperti mana arak tumpang pada jirim. Bila lagu tu, nah, dia ni berapa sebenarnya, kan? Tu hadut talbih hak kata ada, sedia, nak kekal, tak binasa, semua tak serupa ni, berapa? Esa aja, maka keluarlah wahdaniyah. Tu ulama letak tu, dia ada sakut tu, cerdik pandai ulama. Tu. Ni kita tak kan. Tu dah buat helai-belai mengaji tak mu. Dah buat helai-belai tu, helai-belai. Buat mudah-mudah lah. Buat ikut dah kan. Bu tu pelajaran dengan tua-tua. Kan. Dia buh pelajaran dengan tua-tua. Ni. Yang nak megah nak jadi mak kilau ke, ngerti? Nak jadi tok bahaman ke, nak jadi tok janggut ke, kemas di sini tadi. Kemas di uluhiyah dengan ubudiyah ni. Kemas di sini baru nak jadi. Ni duk kemas kat panggung wayang duk kita tengok. Pakak tekan tua-tua pun pakak kita tengok. Tok Wan nak pi tengok mak kilau. Nak pi lah. Yang Tok Wan tu mak kilau, dia tak tahu mak kilau ni setara mana. Pegangan mak kilau ni setara mana. Tu. Baik, kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi, uluhiyah dengan ubudiyah ini, dikatakan setiap orang yang beriman wajib mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam, yang putus bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tu. Tiada Tuhan yang lain selain daripadanya. Tu. Bila dah kenal, barulah sembahyang tu diterima. Ni tak kenal Tuhan, sembahyang rajin sembahyang. Ngaji tak mau, ngaji bab tauhid tak mau. Bab akidah tak mau ngaji. Bab tauhid tak mau ngaji. Ilmu kalam tadi lah kata tu sifat 20 tak mau ngaji. Mu nak kenal lagu mana? Kan? Tu. Sebab tu paling dahsyat sekali iblis ni, dia sentiasa tak mau bagi kita ni kenal Allah. Kalau nak buat ibadat, buat tak apa. Bahkan dia dorong lagi dah. Dia pelorong lagi. Dia beri semangat lagi orang tu buat ibadat. Tapi jangan kenal Tuhan. Kenal Tuhan, dia letih. Sebab apa? Dia duk taruh buah lah. Buah lah macam kita duk ngak nak mati. Ngerti? Duk tunggu buah tu, duk tunggu masa tu. Kalau orang kenal Tuhan, dia akan selamat. Mana dia mati pun mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Tapi kalau tak kenal, masa tu iblis mari. Iblis kata, mu ni nak mapuh dah betul tak? Iblis kata. Dia pun tak kenal kata tu iblis. Iblis pun menjelma pakai serban besar ke, pakai jubah labuh ke. Kan? Tu. Jadi orang yang sakit anak mati pun tak kenal kata tu iblis. Iblis ni Allah Ta'ala bagi kat dia macam-macam istidrak. Tuhan beri kat dia macam-macam, nak entah apa semua boleh. Maka dia pun menyamar jadi orang pakai serban besar, jubah putih bersih. Janggut tu dia putih. Kan? Diketahui manusia, kamu ni nak mati dah. Mun tak sayang kau nu. Dia tunjuk habis, dia buat mari. Ni kereta kamu. Ni isteri baru menikah 3 bulan ni. Baru menikah 3 bulan. Tu. Tak sayang kau isteri kamu ni. Baru menikah 3 bulan. Sayang. Duk jawab dengan iblis yang satu. Orang tak tahu. Tu. Sebab tu kita kena kemas betul-betul.
Dia kata, mu nak mati dah. Hanya aku ya boleh sambung nyawamu. Melainkan mu kena kata, akulah Tuhan kamu. Dia bukan royak kata, aku ni asal iblis. Aku duk mengaku kata Tuhan. Dia bukan nak royak lagu tu. Faham? Ingat iblis tu bodoh. Dia mari menjelma. Orang pula tak mengaji bab-bab ketuhanan. Oh, tengok jubah putih, janggut bersih, apa semua. Ni dah Tuhan. Ya, aku mengaku. Wah, dalam celah-celah tu malaikat ambil nyawa. Mapuh kupur. Nanti. Matilah kan jadi kafir. Zuhir, kita hukum Islam lah. Nanti. Panggil orang apa semua, marilah cara apa semua. Mandi lepas mandi. Kapal lepas kapal, bawa pergi semayang. Panggil orang sampai beribu-ribu orang nak semayang. Pasal dia orang kaya, duit ada. Panggil lagi ya. Satu dunia pun, kalau akidah kafir, satu tak boleh angkat martabat jadi iman. Tak boleh tolong apa. Wa na'udzubillah. Sebab tu penting akidah. Cara bab uluhiyah dan ubudiyah ni. Tu. Habis itu. Firman Allah Azza wa Jalla. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tu. Jadi ya setakat itulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti saya beli kereta terbang. Jam saja, saya akan naik kereta terbang. InsyaAllah. Kalau tolong cari bagi saya sebuah kereta terbang. Jam. Bukan start pada sini. Daripada sebelum pada Mehar lagi. Tak boleh laju. 40 lah. Saya kata ni pasang, saya kata. Pukul 7. Duk kat high-tech tu. Duk kena high-tech pukul 7 duk dalam tu. Habis. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu fi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allah fakkahna fid din wa inna bi ta'wil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.